السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Ta'ala berikan dapat kita sama-sama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah sambungan kita daripada hadis-hadis dalam Kitabur Raqaiq daripada Sahih Al-Bukhari karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana hari ini insya-Allah kita akan dengarkan satu hadis. Hadis ni riwayat daripada Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu dan merupakan seorang imam ataupun pemimpin kepada satu kabilah ataupun satu bani, nama dia Bani Salim, daripada kalangan Ansar. Itban bin Malik Al-Ansari, dia kata aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertemu dengan dia pada pagi hari dan Nabi sebut pada dia satu hadis. Apa yang Nabi kata? Nabi kata lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi an-nar. Maksud hadis ni daripada Itban bin Malik Al-Ansari. Dia kata satu hari pada waktu pagi Nabi datang bertemu dengan aku. Nabi datang bertemu dengan aku dan Nabi sebut kataan ni. Nabi kata lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamah. Tidak akan pernah merasa cukup pada hari kiamat nanti yaqulu la ilaha illallah, seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah. Dalam keadaan diucapkan tu dia mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla, illa harramallahu alaihin nar, melainkan Allah Ta'ala akan mengharamkan dia, menjauhkan dia daripada api neraka. Daripada hadis ni, apa yang Nabi ingin sampaikan kepada Itban bin Malik Al-Ansari, iaitu Nabi nak beritahu dan nak sampaikan kepada kita semua dan juga kepada sahabat yang mendengarkan hadis ni tentang kebesaran kalimah tayyibah ataupun kita sebut sebagai la ilaha illallah, ataupun nama lain kita panggil sebagai tahlil. Tahlil ni maksudnya ialah menyebut la ilaha illallah. Daripada lafaz ini sahaja Allah Azza wa Jalla akan meredai hambanya, lalu menatijahkan kepada orang yang sebut ni dia akan dapat syurga. Ayat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 106, Allah Ta'ala kata ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Ayat 106 daripada surah Al-An'am cerita pada kita tentang besarnya kalimah tauhid ataupun kalimah la ilaha illallah. Apa maksud kalimah la ilaha illallah? Para ulama sebut perkataan la ilaha illallah, la yang pertama itu bermaksud tiada ataupun tidak.
Dalam bahasa Arab dia panggil la an-nafiyah. Tiada yang bermaksud penafian. Para ulama menafsirkan perkataan la ilaha illallah maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah. Sebab tu kita kena perhati pada perkataan ilah. Ilah ni maksudnya ialah penyembahan ataupun Tuhan yang diagungkan, dihormatkan. Dia ada dua bab tentang isu ketuhanan ni, mengiktiraf Rabbnya Allah Ta'ala itu dan mengiktiraf ilahnya Allah Ta'ala itu. Apa maksud dua ni? Mengiktiraf Allah Ta'ala itu sebagai Rabb. Rabb dalam bahasa Arab bermaksud pemelihara, penjaga, pentadbir, pengatur segala sesuatu dan juga pencipta. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala jadikan ada siang dan malam, Allah Ta'ala jadikan peredaran matahari dan bulan, Allah Ta'ala yang menggerakkan segala haiwan yang bernyawa, segala makhluk yang bernyawa. Itu bermaksud Tuhan itu Rabb, pencipta ataupun yang mencorakkan keadaan suasana yang kita hidup. Itu bahagian pertama daripada bab ketuhanan. Yang ni kalau kita tengok diiktiraf hatta oleh golongan musyrikin pada waktu tu. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran cukup banyak. Allah Ta'ala sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada musyrikin, orang-orang musyrikin Mekah ni, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang duk cipta langit dan bumi ni? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab yang cipta langit dan bumi ini ialah Allah. Mereka iktiraf Allah Ta'ala pencipta. Cuma mereka telah wujudkan bagi Allah Ta'ala itu adanya, kita terpanggil istilah kita, Tuhan-Tuhan kecil ataupun perantaraan-perantaraan yang akan membawa doa-doa dan hajat kita. Yang ni dia panggil ilah. Allah Ta'ala juga tidak reda sekiranya kita mewujudkan perantaraan antara kita dengan dia dalam bab doa, dalam bab susah senang kehidupan kita, masalah hajat, penghormatan ataupun pengabdian. Itu semua ialah layak kepada Allah Azza wa Jalla sahaja, tidak layak kepada benda yang lain. Jadi nak sebut pada kita sini berdasarkan hadis Itban bin Malik tadi, orang yang hidup atas dunia ni dia jelas pada kalimah la ilaha illallah, maka dia akan jelas pada semua tindak tanduknya, termasuk ibadat yang khusus ataupun ibadat yang tidak secara langsung. Ibadat yang khusus ni macam yang duk kita buat ni, salat, puasa ni, ibadat khusus yang memang Tuhan sebut tata cara perilaku dia dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Dan di sana ada ibadah-ibadah yang kalau kita perbetulkan niat, dia jadi ibadah. Muamalat, kita berhubung dengan manusia seharian, kita bekerja seharian di pejabat ataupun di mana-mana tempat pekerjaan, kalau kita salurkan pada niat yang betul, maka dia akan menjadi ibadah dan menjadi nilai amal yang saleh. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana kata Abdullah bin Umar, satu hari datang seorang lelaki tanya pada Nabi satu soalan. Tanya pada Nabi satu soalan. Apa soalan dia? Man ahabbun nasi ilallah. Siapa orang yang paling Tuhan suka? Paling Tuhan sayang, orang jenis macam mana? Siapa tu bukan dia nak nama, tapi dia nak sifat. Sifatkan pada aku apa yang orang tu buat, Tuhan akan suka. Lelaki tu tanya. Kita boleh tengok soalan para sahabat ni, tidaklah sahabat dia tanya soalan melainkan soalan yang bermanfaat. Manfaat kepada si penanya, manfaat kepada kita sampai hari ni yang duk baca hadis ni. Hadis riwayat At-Tabarani. Nabi pun kata, Nabi pun jawab. Nabi kata ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Yang paling Tuhan sayang, yang paling Tuhan suka ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Nanti saya akan kaitkan dengan hadis yang kita baca daripada Itban bin Malik. Kemudian Nabi sebut lagi, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan sebaik-baik perbuatan yang Tuhan suka,
ialah orang yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati Muslim yang lain. Maknanya dia hidup atas dunia, dia tak buat masalah, dia bukan seorang yang making trouble dalam masyarakat, tapi dia yang menjadi pemudah, penyenang kepada orang, memasukkan perasaan gembira dalam hati orang yang lain ataupun orang ramai. Itu yang Nabi senaraikan. Yang kedua, Nabi kata au takshifu anhu kurbah, ataupun orang yang suka menghapuskan satu masalah daripada orang ramai. Orang ada masalah, dia yang fikir, ambil tanggungjawab untuk fikir. Au taqdiya anhu dainan, ataupun orang yang dia dengar orang berhutang, dia fikir macam mana nak bantu orang tu untuk lunaskan hutang dia. Au tutradu anhu jaw'an, ataupun orang yang fikir macam mana untuk menghilangkan rasa lapar orang lain. Yang Nabi duk senarai ni, Nabi tak sebut pun ibadah khususi, maknanya ibadah yang berbentuk salat ke, puasa ke, zakat ke, zikir ke, baca Quran. Yang Nabi duk sebut ni ialah ibadat yang berbentuk hubungan kita dengan manusia lain, orang ramai. Nabi kata manusia yang paling Tuhan suka. Bila mana Nabi sebut perkataan ahabbu, paling top, paling atas sekali kebaikan, yang paling Tuhan suka, Nabi kata anfa'uhum linnas, orang yang memberi manfaat kepada orang ramai. Maknanya hidup ni, kalau satu orang dia tidak jelas pada kalimah la ilaha illallah, dia akan lihat bahawasanya hidup ni hanya bagi settle diri kita saja. Kita tidak akan membuat apa-apa hubungan dengan orang lain. Kita tak peduli orang lain nak jadi apa, sebab kita rasa hidup kita ialah kita. Tapi agama ini mengajar kita di atas nama la ilaha illallah, bahkan lebih daripada tu lagi, untuk kita peduli kepada makhluk Tuhan. Sebab suruhan buat baik pada makhluk-makhluk Tuhan ni pun ialah bab pengabdian. Bab pengabdian. Okay. Sebab itulah di akhir 10 Ramadan ni, kalau kita tengok orang dia tak fokus ke masjid, dia fokus ke tempat lain, dia taklah datang qiyam, dia pun taklah datang bangun tahajud. Setengah masjid ada yang buat tahajud. Okay. Kita nampak dia di medan lain. Mungkin dia duduk di pasar, mungkin dia duduk di tempat-tempat lain. Ada orang dia dah pandang serong pada orang seperti ini. Sebenarnya kalau tengok, ada sebahagian orang yang lapangan dia agak sibuk, tapi kerja yang dia buat tu ialah memudahkan urusan orang. Kadang-kadang keadaan ataupun perihal orang yang macam ni lebih baik daripada kadang-kadang orang yang berada di masjid. Cuma nak sebut, hadis ni nak bagi tahu, seimbangkan hubungan kamu secara individu dengan Tuhan, hubungan kamu secara bermasyarakat dengan orang ramai pun kena peduli. Sebab tu ibadah ialah satu benda yang luas. Ibadah itu ialah sejauh mana satu orang itu merealisasikan kefahaman tentang isu ilah. Aku sedang buat baik ataupun aku sedang berurusan, aku kerja sekarang ni dalam ruang lingkup ibadah. Aku berjual, beli, berniaga apa semua, bantu orang hantar makanan rumah orang ke, kerja kebajikan ke apa semua. Itu ialah bergantung kepada sejauh mana orang itu dia realisasikan ilah, konsep ilah dalam pengabdian dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi senaraikan benda-benda ni. Nabi kata orang yang beri manfaat pada orang, wa ahabbul a'mali ilallah, dan sebaik-baik amalan yang Tuhan suka, orang yang masukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang lain. Walaupun sebahagian orang dia rasa, saya bukan nak kempen ataupun nak kata benda ni betul, melampau pun salah. Sebahagian orang dia kata apa, dekat akhir Ramadan ni ada sibuk nak pergi beli baju apa semua. Okay. Kena tengok keadaan orang. Sebab tu kita manusia ni, kalau kita jahil tentang perilaku orang, keadaan orang, kita tak boleh cakap. Ada orang dia nampak macam orang yang pergi beli baju. Sebahagian orang, pendapatan kita tak sama. Ada orang akhir-akhir ni baru dia dapat duit. Akhir-akhir ni lah baru dia nak penuhkan permintaan anak dia, isteri dia. Memenuhkan permintaan anak dan isteri, itu pun ibadah hakikatnya. Dia bukan hanya berada di masjid. Sebab tu kalau tengok orang yang pergi beli barang, dia nak gembirakan hati isteri dia dan anak dia, dan itu ibadah. Cuma kadang-kadang kita terasa kita lebih pahala pada dia sebab kita lama duduk masjid. Tapi kita kritik orang pun banyak. Kadang-kadang pahala kita yang atas masjid ni hilang, kita bagi pada orang yang di luar masjid banyak. Ini benda yang kita kena sedar.
Maknanya di 10 akhir Ramadan ini fokus pada ibadah masing-masing, dan tak perlulah nak kata orang ni tak fokus pada masjid. Sebab medan ibadah pada 10 akhir Ramadan ia luas. Ia bukan hanya di sini, dia bukan juga orang kata apa di tempat yang luar, tapi setiap orang dia fikir macam mana dia nak create perbuatan dia, jadikan urusan harian dia tu urusan yang ada nilai ibadah. Itu benda yang dia kena tahu. Cuma dia akan berbalik kepada apa yang dah disebutkan oleh Itban bin Malik Al-Ansari tadi. Nabi kata lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajh Allah. Tidak akan merasa cukup pada hari kiamat nanti seorang hamba yang sebut la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan redha Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah Ta'ala akan haramkan dia, jauhkan dia daripada api neraka. Jadi pada 10 akhir Ramadan ni kita fokus pada ibadah masing-masing. Dan setiap ibadah itu dia bukan terhad pada perilaku tertentu saja. Ibadah itu luas. Ibadah itu benda yang luas. Cuma dia adalah bahagian ibadah khusus, ibadah yang tak khusus. Cuma kita la yata'ajjab, tidak merasa ujub, tidak merasa hebat dengan ibadah yang kita buat. Sebab waktu terakhir kita ni, dalam minggu terakhir, hari ni pun dah 23 Ramadan, kita ada dalam lebih kurang seminggu lagi. Inilah waktu untuk kita merasakan amalan kita ni perlu dipertingkatkan. Bukan kita merasakan kita yang paling terbaik di akhir ni. Sebab tipu daya syaitan ataupun hawa nafsu masih lagi kuat walaupun kita berada di akhir Ramadan. Kita jangan ingat kita dah melalui lebih pada 15 hari ke atas, kita sudah pasti berjaya. Tapi nak sebut pada kita, kadang-kadang di peringkat akhir ini ada cubaan-cubaan yang merosakkan. Sama ada orang tu rosak kerana lalai amalan dia luar pada masjid. Bahkan orang yang berada di masjid pun syaitan ataupun bisikan jahat masih lagi cuba dan berusaha untuk merosakkan amal kebaikan. Cuma yang pasti, satu orang tu bila mana dia buat baik, yang tahu hanya diri dia dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia mengharapkan kebaikan itu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan satu benda yang kita kena tahu, bila mana kita buat sesuatu, imma kita buat ibadah secara langsung ataupun tak langsung, untuk mendapatkan keredaan manusia, ianya satu benda yang mustahil. Sebab tu kata Imam Malik, kata Imam Asy-Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrik. Nak cari puas hatinya manusia ni satu benda yang tak akan dapat kita kejar dalam hidup kita. Apa saja kita buat, akan ada orang tak puas hati, akan ada orang yang okey, akan ada orang yang tak peduli. Itu benda yang kita akan lalui dalam hidup kita. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita. Yang penting tahqiqkan, benarkan kalimah la ilaha illallah dalam hati. Allah Ta'ala lah yang akan menilai segala amal kebaikan yang kita buat, bukan mata manusia, bukan kecenderungan hati manusia, tapi Allah Ta'ala yang menilai. Setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.